Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari dan selamat petang mungkin sudah. Okay, hari ini kita akan masuk ke kelas 4 akaun A untuk kelas prinsip perekonan tingkatan 4. Okay, untuk sekarang kehadiran ada 11 orang. Okay. Okay, so cikgu akan imbas kembali apa yang kita belajar sebelum cuti. Sebab kelas kamu cuma ada dua kali saja satu minggu, itu pun Isnin dan Selasa. Okay, jadi kira nampak lama jugalah. Okay. Okay, sebelum cikgu teruskan, cikgu mau ucapkan tahniah kepada yang sudah hantar kerja, yang cikgu suruh kamu buat. Okay, tahniah. Hari ini cikgu akan imbas sedikit apa yang kita belajar minggu lepas dan kita akan buat perbincangan lah berkaitan yang soalan yang cikgu sudah suruh kamu buat. Okay. Okay, cikgu akan share. Okay, share screen. Okay, minggu lepas, sebelum cuti, cikgu sudah ajar kamu bagaimana untuk cara-cara untuk merekod urus niaga dalam ledger. Okay, yang pertama kamu kena pasti akaun yang terlibat. Okay, kamu kena pasti akaun yang terlibat. Okay, lepas tu yang kedua baru kamu kena pasti catatan akaun tu di debit atau di kredit menggunakan formula yang cikgu selalu ajar kamu, ABLE. Okay, yang ni. Ini sudah. Yang ini. Okay. Ini adalah peraturan merekod mengikut sistem catatan berku dalam akaun ledger. Dia sebenarnya adalah ABLE lah yang cikgu selalu bagi tahu kamu dari kamu belajar topik 4. Okay, cikgu selalu dedahkan kamu. Okay, so ini adalah peraturan untuk merekod. Okay, kalau bertambah A dengan B, aset dengan belanja, AB dia mesti di debit. Okay, kalau di kredit LEH iaitu liability, equity dengan hasil. Yang inilah yang cikgu selalu maksudkan. Okay. Okay, cikgu juga sudah dedahkan kamu time 5.1 iaitu berkaitan format T-Ledger. Okay, so kita akan merekod menggunakan format T-Ledger. Okay. Okay, so yang kedua tadi kamu kena pasti akaun tu asset kah, liability kah, hasil kah, equity kah. Okay, so bila sudah kamu tahu akaun tu adalah kategori aset, belanja, lepas tu baru kamu perlu tahu bertambah atau berkurang. Okay, so contohnya bila aset, perabot. Perabot dia adalah aset bukan semasak. Okay, bila perabot bertambah, maksudnya kamu perlu debitkan. Okay, lepas tu yang ketiga baru kamu rekod akaun T-Ledger. Okay, ini cikgu pun sudah bagi tahu kamu lah. Okay, sudah terangkan minggu lepas. Okay, ini cara-cara lah untuk kamu tahu. Okay, setiap sistem catatan bergu dia mesti at least dia mesti 2 akaun. Mesti ada satu di debit dan satu di kredit. Macam cikgu cakap minggu lepas lah. Okay, macam permainan badminton. Permainan badminton bergu. Dia mesti bila bila di kiri
main badminton, okay, bila satu orang di kiri mesti seorang di kanan. Sama juga macam ledger, okay, sistem catatan bergu. Maksudnya bila ada di debit, okay, kamu perlu balancekan di kredit. So permainan tu akan seimbang. Kalau dalam badminton lah bergu, okay. Dalam akaun, okay, dia akan seimbang macam ni, okay. Contohnya di sinilah akaun belian, okay. So bila kamu letak di sebelah debit 4,300, kamu perlu balancekan juga 4,300 di akaun yang lain. Macam akaun ni, akaun ABB. Okay. Okay, ini cikgu sudah ajar kamu lah. Okay. So, ini adalah buku kerja lah. Okay, homework yang cikgu sudah ajar kamu. Okay, yang cikgu sudah bagi kamu sebelum kamu cuti. Okay. Okay, pengukuhan buku teks muka surat 168. Okay, iaitu latihan minda 5.2. Okay. So, kita akan bincangkan berkaitan latihan minda 5.2. Okay, first sekali, okay, apa yang kamu perlu buat macam cikgu bagi tahu tadi, bila kamu nampak butiran urus niaga ni, dan first kamu perlu tahu akaun yang terlibat. Apa akaun yang terlibat? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu perlu kamu perlu tahu dia di kategori aset kah, liability kah, dia bertambah ke atau berkurang, dan baru kamu tahu kamu perlu masukkan debit atau kredit. Okay, untuk butiran yang pertama, boleh kan cikgu suruh sesiapa yang boleh menjawab ni? Siapa Yvonne. Ada Yvonne ke sini? Ada kan? Yvonne. Ya, cikgu. Yvonne, boleh tolong cikgu jawab soalan A? Okay, cikgu baca butiran dia, urus niaga. Okay. Okay, menjual barang niaga secara kredit bernilai RM3,400 kepada akaun belum terima Ainur. Okay, apa akaun yang terlibat? Tidak salah, tidak apa. Try sahaja. Apa akaun yang terlibat? Ya, Yvonne? Ainur. Yes, Ainur. Ainur ni dia ABT ke ABB? Akaun belum terima kan? Ni di sini dia sudah bagi tahu. ABT Ainur atau akaun belum terima Ainur. Okey, satu lagi, apa akaun yang terlibat? Okey, yang ini kalau kamu dah highlighter kan, kamu highlight lah. Okey, akaun yang terlibat. Okey, satu lagi yang mana? Menjual barang niaga secara kredit. Yang mana satu dia punya akaun? Ya? Secara kredit. Secara kredit. Apa nama akaun dia tu? Kalau secara kredit. Sini, yang ini. Barang niaga. Okey, menjual barang niaga. Okey, dia punya keyword, ya, menjual barang niaga secara kredit, kan? Okey, so akaun yang terlibat adalah, akaun belum terima Ainur, betul. Okey, thank you Yvonne. Okey,
Yang kedua adalah jualan. Okey, macam cikgu bagi tahu kalau kamu tidak boleh letak dia sebagai barang niaga. Okey, kalau akaun yang terlibat sebenarnya adalah barang niaga, tetapi kita tidak boleh masukkan dia sebagai akaun barang niaga. So kamu perlu letak dia sebagai jualan. Maksudnya jualan barang niaga. So kamu cuma letak dia akaun sebagai jualan. Okay. So akaun belum terima ni, okay, ABT ni dia asset atau liability? Siapa tahu dia asset atau liability? Yvonne lah tadi. Yvonne, dia asset atau liability? Akaun belum terima. Asset. Yes, betul. Dia adalah asset. Okay. So bila kita menjual barang niaga secara kredit kepada akaun belum terima Ainur, maksudnya aset kamu bertambah atau berkurang? ABT, maksud cikgu akaun belum terima bertambah kan, sebab dia berhutang dengan kita. Okay, berhutang dengan kita. Okay. So kalau ABT Ainur ni dia masuk debit ke kredit? Debit. Yes, debit. Oi. Siapa tu yang jawab tu? Saya. Nama? Bradley. Oh, Bradley. Okay. Cikgu dah nampak ni kamu sebab cikgu sudah share screen kan? Let me girls. Cikgu dah nampak kamu. Okay. Ya, Bradley. Siapa tu? Bradley? Iya. Okay, Bradley. Kredit apa? Kredit. Seharusnya pikir dulu. Hei. Hai, pikir dulu lagi. Soalan satu kah cikgu? Yang E tuh. Apa tu? Yang A? E kah atau B? A. Oh, Dia okay. mesti satu di debit, mesti satu di kredit. Oke. Okay. So debit adalah ABT Ainur. Okay. Okay, dia adalah ABT Ainur. Okay. Dan kredit adalah jualan. Okay. Right. Untuk soalan B, mengambil barang niaga RM250 untuk kegunaan sendiri. Ini selalu kita jumpa di, kalau kamu ingatlah, di Journal Arm. Okay. Ini selalu kita jumpa ni, urus niaga ni. Mengambil barang niaga RM250 untuk kegunaan sendiri. Maksudnya kegunaan peribadi. Apa yang terlibat? Siapa boleh jawab? Bradley. Bradley dia semangat hari ni. Bradley, jawab soalan B. B itu. Apa akaun yang terlibat? Mengambil barang. Ataupun kamu boleh terus jawab mana satu debit dan mana satu kredit. Ya. Debit Journal Arm kah cikgu? Bukan. Testing. Okay. Apa akaun yang terlibat? Kalau kamu baca urus niaga ni, apa akaun yang terlibat? Mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri atau peribadi. Okay, apa yang terlibat? Ambilan. Ya, apa? Ambilan. Yes, ambilan. Okay, satu lagi apa? Belian. Yes. Lala Divita paling pandai. Thank you, Divita. Okay, Thank you, cikgu. Bradley. Okay, so ambilan, debit, okay, dan belian. Okay, ambilan di sini. Kamu mengambil, kalau ada urus niaga tu kan, mengambil untuk kegunaan sendiri, itu adalah ambilan. Dan ambil apa? Okay, barang niaga. Sebab barang niaga kamu tidak boleh masukkan dalam
butiran jadi account. So kamu kena letak dia sebagai belian. Okay. Okay, untuk soalan C, belian tunai. Apa debit, apa kredit? Belian tunai 650. Ini cikgu tidak maulah kamu. Belian tunai adalah maksudnya di sini kamu membeli secara tunai RM650. So maksudnya di sini belian yang kamu beli tu adalah barang niaga atau belian bertambah, tunai kamu berkurang. Okey? Sebab itulah kamu letak tunai di kredit. Okey? Okey, untuk soalan D. Okey, belian ni dia macam lebih kepada belanja. Okey, belian belanja. Jualan adalah hasil. Okey. Okey, untuk soalan D. Membeli, ni senang. Membeli alat tulis RM200 secara tunai. Debit, yang mana akaun yang terlibat? Siapa lagi? Joyce, mana si Joyce? Sunyi je si Joyce? Hai Joyce, mana si Joyce? Cikgu Joyce ada di dalam. Dia dah kah dia? Dia baru live cikgu. Baru I think dia ada masalah lain. Ya, internet. Okay, it's okay. Siapa? Siapa lagi ya? Cikgu mau tengok dulu. Ceng. Angel. Where are you? Hi Angel. Okay Angel. Okay. Apa akaun yang terlibat untuk soalan D? Membeli alat tulis RM200 secara tunai. Apa akaun yang terlibat di sana? Sangat simple dia punya urus niaga. Okay, apa akaun yang terlibat? Tunai, yes. Good. Okay, satu lagi. Apa lagi? Alat tulis. Yes, betul. Okay. So, alat tulis dia aset ke liability? Alat tulis. Aset. Yes, aset. Aset semasa. Okay. Siapa yang ada masuk? Oh, Debra. Okay. Aset semasa. Okay. Tunai pun aset semasa. Okay. So, bila kamu membeli alat tulis bertambah atau berkurang? Apa cikgu? Okay, Angel. Okay, kalau kamu beli alat tulis, okay, Angel beli alat tulis, okay, di kedai lah. Alat tulis kamu bertambah atau berkurang bila kamu membeli? Kurang. Kamu membeli. Oh, bertambah. Ya, kamu beli di kedai stationery. Okay, so maksudnya kamu punya alat tulis tu bertambah. Dan kamu membayar secara tunai. Tunai kamu bertambah atau berkurang? Berkurang. Yes, berkurang. So, kalau alat tulis ni bertambah, aset, debit ke kredit? Ingat able. Okay, apa debit, apa kredit? Debit alat tulis. Yes, good. Okay, debit alat tulis dan kredit tunai. Okay, good. Okay, thank you, Angel. Okay, alright. So nampak. Okay, bila kamu sudah dapat debit, okay, kredit, di sana senang kamu mahu buka ledger. Okay, kamu rekod ledger menggunakan format T-ledger. Okay, untuk soalan E. Membawa masuk kenderaan untuk kegunaan perniagaan. Yang ini pun selalu kita jumpa time kita jawab untuk journal arm. Okay. Topik yang lepas lah. Okay, sebenarnya dia ada masih ada kaitan sebenarnya. Okay.
Jadi kamu jangan lupa topik-topik yang topik 1, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Okay. Dia memang akan sentiasa ada kaitan. Okay. Okay, untuk soalan E, membawa masuk kenderaan untuk kegunaan perniagaan. Siapa lagi ni ya? Mangsa ni. Email. Hai email. Email. Okay, jawab email. Okay, mana satu akaun yang sama-sama kita bincang. Okay, mana satu akaun yang terlibat? Okay, membawa masuk kenderaan untuk kegunaan perniagaan. Okay, mana satu akaun yang terlibat? Kenderaan. Yes, of course. Satu. Then, okay, kamu tengok kamu membawa masuk. Kamu ingatkah? Okay, keyword yang cikgu selalu beritahu. Kalau kamu membawa masuk ke dalam perniagaan, dia jadi apa? Kalau kamu ingatlah. Apa lagi satu akaun yang terlibat? Cepat. Nasib kita kelas lama. Cikgu saya lupa. Lupa? Okay. Okay. Keyword yang selalu cikgu beritahu, kalau kamu membawa masuk sesuatu barang ke dalam perniagaan, itu adalah modal. Modal kamu akan bertambah. Okay, modal dia tidak semestinya wang. Okay, tidak semestinya duit. Okay, barang juga adalah modal. So bila kamu membawa masuk kenderaan peribadi ke dalam perniagaan, itu juga adalah modal kamu. Okay, so modal kamu bertambah. Okay, so kenderaan bertambah, modal bertambah. Okay, kenderaan tu dia di kategori mana? Asset kah, liability kah, equity? ML? Aset. Yes, betul. Okay, so dia aset bukan semasa. Okay, so kalau dia bertambah, kenderaan bertambah dalam perniagaan, kamu masukkan di debit kah kredit? Debit. Yes, betul. Okay, so debit adalah kenderaan dan kredit adalah modal. Sebab kalau modal bertambah dalam perniagaan, kamu perlu masukkan dalam kredit. Boleh. Kamu kena ingatlah, dia di kumpulan E. Okay. Alright, good. Thank you, email. Okay, F. Membayar, akaun belum bayar dengan cek bernilai RM2,500. Okay. Okay, membayar, akaun belum membayar ABB, okay, dengan cek bernilai RM2,500. Okay, so macam mana kita mau tentukan akaun yang terlibat? Sini adalah cek. Okay, cek, so dia adalah bank. Okay, adakah bank kamu bertambah atau berkurang? Bila kamu membayar, maksudnya bank kamu berkurang. Okay, bank dia adalah aset. Aset semasa. Okay, so bila bank berkurang, aset berkurang, kamu perlu masukkan bank sebelah kredit. Okay, so maksudnya di sini, okay, ABB, bila kamu membayar kepada ABB, okay, ABB ni dia adalah liability. Okay, bila kamu bayar ABB, maksudnya ABB kamu akan berkurang, hutang kamu akan berkurang. Okay, so kalau liability kamu berkurang, kamu akan masukkan di sini. Okay. Okay, untuk soalan G, membayar insurans 2,400 secara tunai. Okay, insurans adalah belanja. Okay. Membayar insurans secara tunai. Okay. Okay, so di sini kalau sekiranya lah contohnya kamu tidak ingat insurans ni masuk di sebelah mana, tapi kamu boleh nampak di sini. Kalau antara satu saja kamu sudah tahu,
So senang untuk kamu letak yang satu lagi, akaun yang satu lagi. Okey, akaun yang terlibat adalah insurans dengan tunai. Okey, apabila kamu membayar secara tunai, maksudnya tunai kamu berkurang. So bila tunai kamu berkurang, kamu perlu kreditkan. Dan insurans bertambah sebab kamu sudah membayar insurans. Okey. Jadi kamu perlu debitkan insurans 2,400. Okey. Okey, untuk soalan H, menerima cek tak laku daripada akaun belum terima. Okey, bernilai 340. Okey. Okey, menerima cek tak laku daripada akaun belum terima. Maksudnya di sini ABT kamu, akaun belum terima kamu bertambah balik sebab cek yang dibayar tidak laku. So, ABT adalah aset. Okay. Jadi, ABT bertambah. Okay. Dan bank pun, okay, sepatutnya kamu terima cek, kamu terima duit bank. Tetapi sebab cek tu tidak laku, jadi bank kamu berkurang balik. Okay, 340. Okay. Untuk I, okay, jualan tunai RM560 dan dibankkan. Okay. Jualan tunai maksudnya kamu menjual, okay, menjual barang dengan tunai 560 dan dibankkan. Okay. Maksudnya jualan dia adalah hasil. Okay, jualan kamu bertambah. Okay, kalau kamu lihat Ableh. Okay, kalau Ableh. Sini AB LEH. Okay, ini kategori grup dia lah, Ableh. Okay, jualan adalah hasil. Okay, kalau hasil bertambah, jadi sebelah kredit. Dan okay, disebabkan kamu menjual dengan tunai, okay, menjual dan kamu dibayar tunai, okay, dan dibankkan, maksudnya bank kamu akan bertambah dan jualan kamu pun bertambah. Okay, okay, untuk soalan J, menerima tunai sebanyak 300 dari seorang akaun belum terima yang telah dihapuskan sebagai hutang lapuk. Okey. Okey, so di sini ada akaun yang terlibat adalah satu tunai lah. Okey, kamu terima tunai. Maksudnya tunai kamu bertambah. Okey. Kamu terus debitkan. Okey, dari seorang ABT yang telah dihapuskan sebagai hutang lapuk. Maksudnya di sini, okey, ABT, okey, dia terlampau lama tidak membayar hutang kepada kita. Okey, kepada perniagaan kita. Jadi kita terus sudah bertahun-tahun kan, kita terus terus hapuskan dia sebagai hutang lapuk sebab maksudnya dia tidak dapat membayar hutang kepada perniagaan kita. Tetapi tiba-tiba, okey, ceritanya lah, tiba-tiba ABT yang telah kita labelkan sebagai hutang lapuk tiba-tiba membayar tunai sebanyak 300. Okey, apa akaun yang kita perlu letakkan adalah hutang lapuk terpulih. Okey. So, ini adalah jawapan dia lah. Okey, sesiapa yang sudah hantar, cikgu rasa semua sudah cikgu ada cek. Okey. Okey, sekiranya yang cikgu belum semak atau yang sudah buat tapi tidak sempat hantar, kamu boleh buat correction lah, pembetulan. Okay. So ini adalah jawapan dia lah. Right. So ada masa lagi. Okay. Okay, cikgu akan bagi satu contoh. Okay, yang inilah.
Okay, yang A, soalan A. So bila kamu sudah tahu okay, mana satu akaun yang terlibat, okay, lepas tu mana satu yang debit dan kredit, apa yang kamu perlu buat? Kamu kena post ke dalam ledger. Okay. Jadi kamu ikut saja akaun yang terlibat ni, ABT Ainur dengan jualan. Okay, macam mana? Okay, ini adalah akaun format T-Ledger. Okay. Right, ini adalah format T-Ledger. Okay, cikgu sudah ajar kamu Right. Okay, format T-Ledger ada tarikh, butir. Okay, kalau ada reference folio, RM. Okay, ini sebelah debit dan sini sebelah kredit. Okay, so akaun yang terlibat dia ada dua lah. Okay, ABT Ainur dan akaun jualan. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, ABT Ainur dengan akaun jualan. Okay. Okay, ABT Ainur dia di sebelah debit dan jualan sebelah kredit. Okay. Okay, sini dia tidak ada letak tarikh kan? So kita tidak perlu letak tarikh lah. Okay. Okay, apa yang kita perlu buat? Butiran. Kita kalau dalam akaun ABT Ainur, kita tidak boleh letak ABT Ainur juga dalam butiran dia sendiri. Okay. So kamu perlu letak akaun jualan. So butir dia adalah jualan sebanyak berapa tadi? 3,400. Ini maksudnya sebelah debit. Okay, sebelah debit dalam akaun ABT Ainur. Dan kamu perlu kreditkan, okay, kreditkan jualan dalam akaun jualan. So, ABT Ainur 3,400. Okay, so ini adalah cara untuk kamu merekod, okay, merekod ledger, okay, ABT Ainur, okay, dengan akaun jualan, okay. Okay, kalau kamu tengok sini, di sebelah debit 3,400 dan sebelah kredit 3,400 juga. So dia adalah seimbang. Okay. Okay, so kamu sudah tahu macam mana untuk mengenal pasti akaun, okay, dan lepas tu able, kamu jangan lupa kamu perlu tentukan akaun tu dia di kategori aset kah, liability kah, equity kah, hasil kah, belanja dan bertambah atau berkurang, then baru kamu boleh tahulah dia di sebelah debit atau kredit. Dan akhir sekali baru kamu post dalam account ledger seperti ini. Okay. Okay, kamu boleh tengok buku teks soal 100, page 154. Okay, cara untuk merekod. So kita naik tangga sedikit. Okay, alright. Cara merekod urus niaga berdasarkan pernyataan urus niaga. Okay, macam mana cara untuk merekod urus niaga berdasarkan pernyataan urus niaga? Okay, so di sini banyaklah soalan dia kan. Okay, ini adalah contoh 5 dalam buku teks. Okay. Okay. Rekodkan urus niaga tersebut dalam ledger. Okay, macam mana kamu mahu merekodkan urus niaga berdasarkan pernyataan. Okay, ini adalah pernyataan. Seperti biasa juga, macam selalu kamu buat yang bab 4 pun sama. Okay.
Okay, pernyataan. Mesti ada kamu merekod berdasarkan pernyataan. Okay, so ada dua benda. Okay, sebelum kamu mahu merekod, kamu mesti ada, kamu perlu tentukan, okay, bila kamu lihat ni pernyataan, kamu perlu tentukan antara bayar tunai atau bank atau bayar secara kredit. Okay, so ada dua benda yang kamu perlu tahu. Yang pertama, okay, sekiranya pernyataan tu dia membayar secara tunai dan bank, okay, dia adalah kamu perlu rekod dalam buku tunai. So maksudnya kamu still lagi berjumpa dengan buku tunai. Okay, buku tunai iaitu kamu sudah belajar di 4.4. Okay. So di bab 5 ni, okay, 5.2 ni kamu still lagi jumpa buku tunai. Okay. So dalam urus niaga, okay, dalam urus niaga ni kamu ada terbagi pada dua lah. Kamu perlu tahu adakah dia bayar secara tunai dan bank. Kalau dia bayar secara tunai atau bank, kamu perlu masukkan dalam buku tunai. Okay. Dan kalau bayar secara kredit, okay, masukkan di sini. Okay, ini yang cikgu sudah sediakan lah. Okay, format T-Ledger. Okay. Okay, so okay, ini adalah contoh 5. Maklumat berikut diperoleh daripada kedai tudung Rosida pada bulan Mac 2016. Okay. Alright, untuk Mac 1, baki akaun adalah seperti berikut. Di sini dia sudah cuma bagi tahu urus niaga lah. Okay, tunai di bank 25,000, tunai di tangan 2,500, perabot 5,600. Dan akaun belum terima Farisha 1,400. Okay, maksudnya di sini kamu perlu masukkan, okay, untuk 1 Mac, tunai di bank dan tunai di tangan. Okay, tunai di bank dengan tunai di tangan ni, ini adalah kamu masukkan dalam buku tunai. Okay, seperti ini. Okay, cikgu sudah letaklah tahun 2016. Okay, tunai 1 Mac. Okay, kekiraan itu adalah dia akan jadi baki awal, baki BB. Okay, baki awal, BB adalah baki awal lah. Okay, tunai di bank dan tunai di tangan. Bank 25,000, tunai 2,500. Okay. Seperti inilah. Alright. Okay, apa lagi soalan dia? Okay, baki awal dalam perabot dengan ABT Farisha. Okay, kalau selain tunai dan bank, kamu perlu rekod kamu perlu buka akaun dalam ledger. So, kamu perlu masukkan akaun perabot dan ABT Farisha. Okay, ABT Farisha. Okay, untuk akaun perabot, mana sudah? Okay, untuk akaun perabot 5,600. Okay, perabot ni dia adalah aset. So, kalau aset dia mesti di debit lah. Perabot dia adalah aset. 1 Mac. Baki PB atau baki awal. Okay. 5,600. Okay, untuk akaun ABT, akaun belum terima Farisha, okay, dia juga adalah aset. Okay. So, RM1,400.
Lupa pula letak tahun. Bagi bibi. Betul. 1,400. So dia akan jadi macam ni lah. Right. Okay. Lepas tu 3 Mac. Membeli barang niaga kepada Amisha Collection secara kredit. Siapa tahu apa aset, apa debit dengan kredit. Membeli barang niaga kepada Amisha Collection secara kredit. Siapa cikgu buat tanya ni ya? Diveta. Hai Diveta, mana kamu? Boleh tolong cikgu? Ya, cikgu. Diveta, boleh tolong cikgu mana satu debit dengan kredit? Apa akaun yang terlibat di sini? Cikgu dekat mana cikgu? Sorry cikgu, tadi saya pergi tandas. Oh, okay, it's okay. Sorry cikgu. Alright. Kalau begitu, siapa? Yvonne. Yvonne lagi kan? Kejap. Siapa lagi ya yang ada sini? Tidak nampak. Benny. Mana si Benny? Ya, cikgu. Hai Benny. Okay Benny, tolong cikgu Benny. Apa akaun yang terlibat untuk 3 Mac membeli barang niaga daripada Amisha Collection secara kredit? Okay, kamu keluarkan apa dua akaun yang terlibat. Belian. Try saja. Yes, belian. Okay, satu lagi. Amisha Collection. Yes, betul. Okay, Amisha Collection. Okay, kalau kamu beli barang niaga daripada Amisha Collection, maksudnya kamu yang berhutang. Amisha Collection tu ABB atau ABT? Akaun belum terima atau akaun belum bayar? Kamu membeli dan kamu belum bayar kepada Amisha Collection. Akaun belum bayar atau akaun belum terima? Amisha Collection. Akaun belum bayar. Yes. Okay. Akaun belum bayar. So, bila kamu membeli barang niaga, okay, belian kamu bertambah atau berkurang? Barang belian kamu bertambah atau berkurang bila kamu membeli? Bertambah. Yes, betul. Okay. So, belian kamu bertambah. Dan hutang kamu pun bertambah. Hutang kamu iaitu ABB Amisha Collection. So bila hutang bertambah, okay, atau ABT bertambah, liability bertambah, dia debit atau kredit? Kamu ingat boleh? Kredit. Yes, betul. Okay, thank you. Okay, thank you Benny. Okay, so apa yang kamu perlu letak adalah akaun belian dan akaun ABB Amisha Collection. Okay, akaun belian, okay, ABB Amisha Collection. Baguslah. Okay, so okay. Amisha Collection dia adalah liability. So bila liability bertambah adalah sebelah kredit. Okay, 3 Mac. Kamu letaklah di sini butiran dia adalah belian. Berapa tadi? 4,500. Okay. Okay. Then bila kamu tahu sudah liability bertambah sebelah kredit,
So of course lah kamu kena balas balik. Okay, balas di dalam akaun belian untuk seimbangkan dia. Okay. 3 Mac, ABB, Amisha Collection. RM1,500. So dia sudah balance. Dia sudah seimbang di sini. Okay. Okay, so kita lihat lagi 4 Mac. Memulangkan barang niaga kepada Amisha Collection kerana rosak. Okay, maksudnya tadi 3 hari bulan kamu membeli barang. Okay, daripada Amisha Collection. Tetapi barang tu pada 4 hari bulan kamu dapati barang tersebut ada yang rosak dan kamu pulangkan. Okay, apa akaun yang terlibat adalah pulangan belian sebab kamu memulangkan barang belian kamu disebabkan rosak. Okay, yes. So akaun yang terlibat adalah pulangan belian dan Amisha Collection. ABB Amisha Collection. Okay. Kenapa? Sebab kamu memulangkan kepada Amisha Collection. So akaun yang terlibat adalah Amisha Collection. Okay. Tetapi di sini apabila kamu memulangkan barang kepada Amisha Collection, maksudnya hutang kamu di dalam Amisha Collection sudah berkurang. Maksudnya ABB berkurang. So bila ABB berkurang, kamu perlu debitkan. Okay, dan pulangan belian kredit. Okay, boleh So, okay, kamu tidak boleh satu lagi, okay, bila kamu mau isi account, okay, kamu record account ledger, kamu tidak boleh letak lagi di sini ABB Amisha Collection, okay, sebab ini masih account yang masih perniagaan yang sama, okay. Maksudnya di sini ABB Amisha Collection, sekiranya ada account ABB Amisha Collection, mesti satu itu sahaja dalam perniagaan. Okay, maksudnya kamu perlu cuma record akaun pulangan belian sebab kamu belum tambah lagi, kamu belum create lagi akaun pulangan belian. Okay. So, macam cikgu cakap tadi, bila kamu pulangkan barang kepada Amisha Collection, maksudnya hutang kamu pun berkuranglah. Sebab kamu sudah pulangkan, jadi amount yang kamu bayar tu ada kurang. Ada kurang sedikit. Iaitu berapa? Okay, kamu letak butiran pulangan belian. Okay. Kamu pulangkan sebanyak RM150. So, akan ditolaklah 100 berkurang 150. So dalam akaun pulangan belian, ABB, perlu letak ABB Amisha Collection. Okay, sebanyak 150. So dia sudah balance di sini. Okay, alright. 6 hari bulan, jual barang niaga kepada Norwani secara tunai. Okay, sekarang tadi kamu sudah, kalau 3 hari bulan secara kredit. So bila secara kredit kamu memang terus kepada format ledger. Okay, tapi bila di sini dia bagi tahu bayar secara tunai, maksudnya kamu perlu rekod dalam buku tunai. Okay, untuk 4 hari, berapa? 6 hari bulan, jual barang niaga kepada Norwani secara tunai. Okay. So dia di sini adalah
akaun jualan. Okay, jualan tunai. Okay, bila kamu menjual barang secara tunai, maksudnya kamu akan dapat penerimaan tunai. Okay, kamu jangan lupalah buku tunai ni kalau sebelah debit penerimaan tunai. Kalau sebelah kredit pembayaran tunai. So sekarang kamu menjual barang dan kamu dapat tunai sebanyak 1,300 daripada Norwani. Okay, so apa yang kamu perlu? Letakkan nama jualan tunai. Okey, 1,300. Okey, macam mana kamu still perlu seimbangkan. Okey, maksudnya kamu perlu buka satu akaun jualan. Okey, kredit sebab di buku tunai kamu sudah debit. Jadi kamu perlu kreditkan. Okay. So di sini belum ada akaun jualan. Belian je ada. Okay. So kamu perlu create lah satu akaun jualan. Okay, 2016. Okay, tadi dalam buku tunai dia debit, sebelah debit. So kamu perlu kreditkan. Okay. 6 Mac. Apa tu merah? Okay, kamu perlu kreditkan tunai. Okay. Tunai 1,300. So dia sudah balance. Okay, kredit 1,300 dan debit 1,300. Okay, begitulah kamu perlu merekod. Yang penting mesti seimbang. Alright. 10 hari bulan. Membeli barang niaga secara tunai. Kamu membeli barang niaga secara tunai. Okay, apa akaun yang terlibat adalah belian dan tunai. Okay. Yang ini sangat pendek dia punya pernyataan. Okay. Belian dan tunai. Apabila kamu membeli barang secara tunai, maksudnya kamu bayar secara tunai, tunai kamu berkuranglah sebab kamu sudah membeli. Dan belian kamu bertambah. So satu lagi, apabila dia tunai, bayar secara tunai, maksudnya kamu perlu masukkan dalam akaun dalam buku tunai. Okay, so di sini tunai kamu membayar secara tunai. Okay, so di sebelah sinilah pembayaran tunai. Okay, kamu letak dia sebagai butiran belian. Okay, tunai sebanyak 500. RM500. Okay. So bila kamu sudah kreditkan dalam buku tunai, okay, maksudnya kamu perlu debitkan akaun belian tunai 500. Okay, disebabkan di sini ada akaun belian, so kamu letak sahaja di bawah 10 Mac tunai RM500. Okay, so dia sudah balance, sudah seimbang. Okay, kita tinggal lagi 12 hari bulan. Farisha menyelesaikan baki hutangnya dengan cek 1,400. Okay, kalau kamu lihat di sini dia sebenarnya berkaitan lah. Okay, pada 1 Mac, okay, ada baki lagi. Okay, baki hutang Farisha ni kepada perniagaan kita 1,400. Okay, so bila 12 hari bulan Farisha dia mahu selesaikan habis hutang 1,400. Okay, apabila Farisha menyelesaikan baki hutangnya dengan cek, maksudnya bank. Okay, maksudnya kamu terima bank
sebanyak 1,400 dan ABT Farisha pun berkurang. Okay. So, bank dalam penerimaan. Selesaikan hutang kan? Okay, Farisha dia selesaikan hutang. So, penerimaan dalam buku tunai, bank 1,400. Di 12 Mac Farisha. Okay, ataupun letaklah sini ABT. ABT Farisha. Okay, ABT Farisha. Bank kan 1,400. Lepas tu, bila sudah kamu debitkan, maksudnya kamu perlu kreditkan dalam akaun ABT Farisha Bank 1,400. Okay, ABT Farisha yang ini. Okay, so kamu perlu kreditkan. Tadi sudah debitkan, so kamu perlu kreditkan. Bank, dia bayar guna cek kan. So settle lah. Okay, kalau kamu nampak sini, akaun ABT Farisha kan, tadi tiada lebihan. Okay, hutang kepada perniagaan kita 1,4 dan sekarang dia mau selesaikan 1,4. Okay, kita lihat lagi seterusnya. 13 hari bulan, jual barang niaga secara kredit kepada Intan Butik. Okay, kamu menjual barang niaga secara kredit kepada Intan Butik. Okay, apa akaun yang terlibat adalah satu, of course, Intan Butik. Okay, bila kamu menjual kepada Intan Butik dan Intan Butik dia membeli secara kredit. Okay, maksudnya Intan Butik ni adalah akaun belum terima. Okay. Dan jualan. Itu adalah dua akaun yang terlibat, jualan dengan Intan Butik, ABT Intan Butik. Okay, so bila ABT Intan Butik dia berhutang dengan perniagaan kita, okay, so Intan Butik bertambah, ABT, aset. Okay, so dia bertambah dan jualan. Okay, dan jualan pun okay, terus bertambah. Okay. Okay, apa yang perlu kamu? Kamu perlu create account ABT Intan Butik. Dan akaun jualan. Okay, ada sudahlah kan di sini. Okay. Okay, akaun ABT Intan Butik tadi okay, bertambah. So, bila bertambah, ABT adalah aset. Okay. Bila bertambah, dia masuk sebelah debit. Okay. Mana sudah? 2,000. Mac 13 Mac jualan. Okay, jualan sebanyak 2,000. Okay. Dan kamu perlu balancekan dia di sini. Okay. ABT Intan Butik. 2,000 ringgit. Okay, so kalau kamu tengok di sini dia sudah seimbang. Okay, akaun jualan 2,000 dan akaun Intan Butik 2,000. Okay, so kamu nampak dia balance. Okay. Lepas tu 16 hari bulan. Okay. Intan Butik memulangkan barang niaga kerana rosak.
Okay, tadi 13 hari bulan, okay, Intan Butik dia membeli tempat kita, okay, membeli barang niaga, okay, di tempat perniagaan, okay, secara kredit. Dan lepas tu, okay, kita jual kepada Intan Butik. Lepas tu 16 hari bulan, Intan Butik dia sudah memulangkan barang, okay, barang jualan kerana rosak. So ini adalah pulangan jualan. Dan ABT Intan Butik akan berkuranglah. Hutang Intan Butik akan berkurang. Okey, apa yang perlu kamu buat ialah ABT Intan Butik kamu kreditkan 2016. Okey, pulangan jualan sudah ada. Okey, dia dah. So dia yang terlibat adalah akaun ABT Intan Butik dengan akaun pulangan jualan. Okay. So kamu kreditkan ABT Intan Butik pulangan jualan. Sebab dia sudah memulangkan barang niaga kan, barang jualan kita. Jadi dia punya hutang kepada kita pun berkuranglah. Itu maksudnya. Okay, apabila kamu sudah pulangkan sesuatu jualan. Okay, so kamu kreditkan dalam ABT Intan Butik dan kamu debitkan dalam pulangan jualan. Okay, Intan Butik RM100. Okey, untuk 18 hari bulan, pemilik membuat ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri. So di sini nampaklah ambilan dengan belian. Okey, ambilan barang niaga, ambilan dengan belian RM30. Okey, so kamu perlu create account ambilan. Ambilan teruslah dia di sebelah debit. Okey. 18 Mac. Okay, 18 Mac RM30. So kamu perlu rekod kreditkan dalam akaun belian. Mana akaun belian? Okey, di sini. Okey. Akaun belian sebelah butiran ambilan. Okay, RM30. Okay, untuk 9 hari bulan. Cek yang diberi oleh Farisha didapati cek tidak laku. Okay. Yang ini sebenarnya yang tadi 12 hari bulan. Farisha tadi dia mahu selesaikan hutangnya menggunakan cek 14. Tetapi tiba-tiba 19 hari bulan cek yang dibagi oleh Farisha didapati cek tak laku. Okay, 1,400. So apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu, tadi di sini kan kamu terima cek, kamu perlu kreditkan. Okay, sebab sudah ditendang tu atau cek tidak laku. Okay, pada 19 Mac. Okay, pada 19 Mac cek Farisha, cek tak laku. Okay, cek tak laku 1,400. Then kamu perlu debitkan balik. Kalau ikutkan tadi dia sudah settle kan. Tapi apabila disebabkan cek tidak laku, kamu perlu kreditkan. Okay.
Okay, kamu perlu lagi 18 mark. Bank 1,400 balik. Okay, so dia sudah seimbang lah. Okay, dalam APT Farisha debit dan sini kamu sudah kreditkan 1,400. So kalau ikut di sini ada 4 lagi. Okay, tidak apalah. Okay, esok kita akan sambung lagi dan kita akan balancekan semua. Okay, macam mana nanti cikgu akan ajar lah. Esok cikgu akan ajar. Okay. Okay, ada soalan? Okay, semua masih okey lagi kan ni? Tapi bingung-bingung sudah. Okay, ada soalan kah? Tiada juga cikgu. Okay. Okay, so esok kita sambung lagi lah. Okay, perbincangan kita pada hari ini. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Thank you semua. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Alright. Thank you cikgu.